Man qala subhanallahi alfa marrah fi kulli yawmin faqad ishtara nafsah minallahi bimana a'taqaha minan nar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, alfa marrah, 1000 kali, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, dengan lisannya dan kalbinya memerhatikan kesucian Tuhan yang maha dahsyat, yang mentadbir sekalian alam, 1000 kali dia baca dalam setiap hari, faqadis tarah nafsahu minallah ay bimana a'taqaha minan nar, dia akan dilepaskan daripada siksaan azab neraka. Bagaimana suntikan kalimah tanzih, menyucikan ini terlampau besar maknanya, sehingga manusia akan menyadari siapa Tuhan yang sebenarnya dan membuka makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dan disebut dalam hadis yang lain, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali fi kulli yaum, pada setiap hari, ghufirat dzunubuhu, diampunkan oleh Allah Taala segala dosa dia. Zunub jamak kalimat zam, mana segala dosa, wa in kana misl zabalil bahr, walaupun dosa dia sebanyak mana buih di laut. Dan disebut lagi dalam hadis yang lain, man sabbahallah mi'ata marrah bil ghadati wa mi'ata marrah bil 'ashi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallah kadzalik kana kaman ghaza mi'ata ghazwah wa man hallalallah kadzalik kana kaman a'taqa mi'ata raqabah wa man kabbarallah kadzalik lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bimisli ma atabihi al-amru faqala mislu awrad alaihi. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah 100 kali pada pagi dan 100 di petang, bandingkan seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Dan barang siapa yang mengucap alhamdulillah 100 pagi 100 petang, seolah-olah dia berperang sambil 100 kali perang. Dan barang siapa mengucapkan tahlil la ilaha illallah sedemikian, seolah dia memerdekakan 100 sahih. Dan barang siapa yang mengucapkan takbir Allahu akbar, jadi datangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang didatangkan dengan dia, melainkan orang yang mengucap seumpamanya atau lebih. Ini di antara ganjaran yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai rahsia yang amat besar. Sebab suntikan lafaz ini bila terjun ke dalam qalbi insan, dia akan memberikan pembukaan, merasakan keagungan dan kebesaran Tuhannya. Dan bila dia merasakan kebesaran keagungan Tuhannya yang laisa kamitslihi syai', yang tidak ada serupa dengan makhluk jika dibandingkan, tidak ada keserupaan yang maha dahsyat, itulah dia zat yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Masjidil Haram. Jadi Isra' wal Mi'raj dimulakan dengan Masjidil Haram di Kaabah. Maka begitulah kita bila nak bersembahyang, kita berdiri menghadap Kaabah. Bila kita menghadap Kaabah, kita kena ingat ini adalah iftitah Isra' wal Mi'raj, permulaan Isra' dan Mi'raj. Maka kita kena ingat bahawasanya Kaabah adalah tempat permulaan Nabi untuk berjalan. Begitulah kita sembahyang menghadap kiblat. Ini start kita nak menghadap, berjalankan rohani kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maknanya. Rahsia di sini ada mutabik, ada mutabaqah, iaitu istiwa Isra' Mi'raj diletakkan tempat kiblat supaya manusia tadi mengetahui bahawa kiblat dia adalah dua. Satu, kiblat jasad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan keduanya kiblat roh, iaitu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Memandang rohani kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab sembahyang ini merupakan mi'rajul mukmin. As-salatu mi'rajul mukmin. Sembahyang adalah tempat murujul qalbi ila Allah. Perjalanan untuk bertemu liqa dengan Allah Subhanahu wa taala memerlukan tasbih, mana penyucian dan pembersihan. Oleh kerana itu Nabi dioperate. Ya, Nabi dibelah. Ini memberi isyarat kepada kita, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan penyucian dan pembersihan. Tanpa kita melakukan pembersihan dalaman kita, maka mana mungkin kalbi kita akan berjalan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke hadirat Tuhan, kita akan berlaku melainkan selepas daripada penyucian, melenyapkan pandangan makhluk, terus menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia ringkasnya, apabila persiapan tasbih dilakukan, dibersihkan dan dibuat pengisian, dijahit balik, kemudian berjalanlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan gambaran-gambaran yang ditunjukkan adalah merupakan pengajaran-pengajaran yang amat besar. Di antara manzilatul ula, manzilah yang pertama dalam perjalanan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada satu tempat yang kita maklum, ialah disuruh baginda sallallahu alaihi wasallam turun, ya, untuk melakukan sembahyang 2 rakaat. Ya, di dusun dipanggil yang banyak namanya pohon batin nakhlah, di mana Jibril bertanya kepada baginda sallam tahu ke tempat ini, maka diberitahu oleh Jibril inilah nama dia Tayyibah, yang dikenali dengan Madinatul Munawwarah, yang mana Tuhan akan berhijrah. Sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku setahun sebelum dari berhijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di gambaran yang merupakan pengajaran yang besar. Bila berhijrah timbul persoalan, kenapa Nabi hijrah? Banyak pengajaran-pengajaran besar kepada kita. Kalau nak kira ibadat, maka afdal sembahyang di Masjidil Haram. Ya. Tapi Nabi terpaksa turun ke Madinah. Kemudian nak pergi haji, kena pusing balik. Ini ada isyarat-isyarat yang besar bahawa dalam perjuangan sini
Rasulullah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku peristiwa yang sedemikian, dan telah digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi maknanya singgah di tempat dipanggil At-Tayyibah, Madinatul Munawwarah, dan setelah itu diteruskan perjalanan baginda salam. Maka baginda salam sampai satu tempat dipanggil Madian, pohon kayu, yang dimana di situ Allah Taala Subhanahu Wa Taala memberikan satu takrimah, kemuliaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan di antara manzilatus saniyah, tempat perhentian yang ketiga yang dilalui oleh baginda salam ialah Baitul Laham. Baitul Laham, tempat diperanakkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi maknanya Rasulullah diperdahkan dengan sirah para nabi, para rasul yang mempunyai mukjizat dan yang mempunyai ketinggian yang termasuk dalam ketinggian ulul azm. Nabi Musa orang yang kuat menghadapi ujian, Nabi Isa yang akan turun balik di akhir zaman, yang membawa mana agama Allah Ta'ala diberikan tekanan ujian begitu hebat, maka benda ini dilalukan dan diberikan pengajaran, menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam sini kita berpegang teguh dengan kalimah Allah, betapa perlunya kita mengambil sirah-sirah perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, sebagaimana yang kita maklum, ialah satu pemandangan alam lisan yang ditayangkan kepada baginda salam, satu bentuk perumpamaan yang merupakan ajaib. Bila disabit pohon yang ditanam tadi, dia tumbuh balik, disabit, dia tumbuh balik. Maka ditanya Jibril, apa ini? Maka itulah gambaran mana mereka yang membuat satu infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membelanjakan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kita infakkan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi mana diberikan gambaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang yang menginfakkan akan harta di pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara yang kita tengok, satu daripada perkara yang besar yang kita maklum, satu pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh seorang perempuan, iaitu Masyitah, di mana dibukakan hijab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia telah bentuk ciuman harum, keharuan, bau yang sangat harum, dan bila ditanya itulah bau Masyitah. Masyitah seorang perempuan yang mana dalam mempertahankan akidah dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berlakulah satu peristiwa yang sangat hebat, iaitu pengorbanan yang menyebabkan terkorbannya, maknanya jiwa mereka, bukan sekadar harta, bahkan jiwa mereka. Apabila mereka berdepan dengan suasana yang mencabar dan bukan ujian di peringkat bawahan, bahkan berdepan dengan suasana, berdepan dengan pemerintah, iaitu Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Cerita sebagaimana kita maklum, bila Masyitah sikat, itu kan Masyitah mana tukang sikat rambut, nama dia Funnah. Bila jatuh sikat, telah mulut dia, Bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Jadi anak Fir'aun terperanjat, adakah Tuhan selain daripada bapa? Ini jenis-jenis manusia yang tak tentu haram. Dia mengaku dia Tuhan. Fir'aun, Namrud, itu senang daripada raja-raja yang memaksa rakyat supaya sujud kepada dia. Maka Masyitah yang diberikan kekuatan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi satu ujian. Apabila dia menyatakan keimanan dia, maka anak Fir'aun memberi ugutan kepada dia, maukah kamu aku memberitahu kepada ayah? Dia kata silakan. Dan berlaku cerita yang maklum, mereka dikenakan tindakan, direbus dalam kawah, seorang demi seorang, seorang demi seorang keluarga dia. Dan akhirnya Masyitah teruji sedikit apabila anak yang kecil, anak yang baru nak mengenal bumi, mengenal dunia ni, nak dicempakkan dalam, maka ada sedikit safaqah, satu sentuhan rasa kasihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan dengan satu benda yang dipanggil amrun khariqul lil adah, benda yang mencarikan adat. Bayi yang biasanya tidak boleh bertutur dalam umur jangka masa yang sangat pendek, maknanya baru umur dalam kandungan belum berjalan lagi, tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan maknanya satu benda yang mencarikan adat kuasa besar dia, boleh berbicara, Masya Allah, terjun dakwah kita berada di jalan sebenar. Maka di antaranya ada ulama menyebutkan ada 10 orang yang mana Allah Ta'ala tunjukkan benda yang mencarikan adat boleh bercakap waktu kecil. Takallam bil mahdi Nabi Muhammad wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam wa mubri'ul juraih bi syahid Yusuf wa tiflul ladhi al-uhdudu yarwihi al-muslim Masyitah bil ahdi al-fir'an tifluha wa fi zamanil hadi al-mubarak yaktum. Mana boleh berbicara waktu dalam buayan kecil lagi, iaitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim Khalilullah, dan Siti Maryam yang mana melepaskan diri daripada jurid. Kemudian daripada menaiki saksi daripada Yusuf dan kanak-kanak yang pada masalah ukhdud ini, itulah yang mana menyuruh akan ibu dia menjatuhkan diri dalam lubang kawah yang sangat. Maka dikisahkan mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tatkala baginda keluar saja dari perut ibu yang mulia Siti Aminah radhiyallahu anha, maka Rasulullah bersin, keluar dari perut ibu itu Rasulullah bersin. Dan bila Rasulullah bersin, maka ia mengucapkan alhamdulillah, maka menyahut malaikat dengan katanya rahmatullah. Dan pada satu riwayat yang lain, Rasulullah berkeluar saja daripada perut ibunya, Rasulullah mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu di antara
kisah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu keluar perut ibu dalam melapaskan lapas membesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Yahya alaihissalam, kita menaik saksi bagi Nabi Isa padahal umurnya setahun, ya, umur setahun sebulan, dan dikatakan asyhadu annaka abdullah wa rasul, aku bersaksi bahawa engkau adalah hamba Allah dan Rasul. Dan juga kisah yang Nabi Isa alaihissalam seperti tersebut di dalam Al-Quran, tatkala keluar daripada perut ibunya kemudian dibesar, sangat juga dengan katanya saat itu juga disebut apabila tuhmah Nabi Isa yang tidak ada berbapa maka dituduh, ya, maka ketika itu Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada Nabi Isa AS mengucapkan inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, atanil kitab, aku akan diberikan kitab, wa ja'alani nabiyan, dan aku akan dibangkitkan menjadi nabi. Ini antara ucapan Nabi Isa AS dalam buayan ini. Dan itulah kisah Nabi Ibrahim AS kita keluar daripada perut ibunya. Nabi Ibrahim keluar perut ibu terus dibangun, dan kita nak mengangkat dengan Nabi Ibrahim bangun terus, dan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu allazi hadana. Tiada bersifat ketuhanan, tiada Tuhan melainkan Allah, yang bersifat dengan ketunggalan, tiada sekutu baginya, dan bagi Allah milik kerajaan bagi segala-galanya, dan kepujian baginya yang telah memberi hidayat kepada kami. Dalam masa umur yang sangat singkat, baru saja mengenal bumi, sudah diberikan pertuturan yang begitu hebat. Dan begitu juga lah yang berlaku pada Siti Maryam, padahal umurnya 2 tahun setengah baru, muda dia. Ya, apabila ditanya daripada mana makanan kau ambil, ya Maryam, ya, maka dia boleh jawab dengan jawapan yang hebat, huwa min indillah, ya, ini adalah dari sisi Allah. Kita kadang nak mati pun tak kena Tuhan beri rezeki. Dia nampak rezeki dari dia, dari usaha dia, ya, dan sebagainya. Tapi Nabi dan Siti Maryam, Masya Allah, dan saat umur yang masih, kalau kita belum matang, dia boleh mengeluarkan perkataan yang sangat hebat. Wa min indillah, ini adalah datang dari rezeki daripada Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha, Tuhan beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita bahawasanya kisah-kisah dipaparkan dalam Isra wal Mi'raj adalah merupakan perkara yang sangat besar berhubung dengan masalah akidah, ya, dan juga pegangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tayangan, ya, sebagaimana yang telah maknanya dipaparkan dalam sirah, bahawasanya ada di kalangan mereka ini masalah keruntuhan akhlak juga dipaparkan kepada kita, mereka yang memecahkan kepala sebab mereka maknanya memberatkan kepala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitulah dalam bentuk kezaliman orang yang tidak mengeluarkan zakat, ditunjukkan gambaran yang sangat hebat oleh Allah SWT, di mana mereka dibenamkan dalam lautan darah dan sebagainya. Jadi kesimpulan dia bahawa dalam peristiwa ini, gambaran di antara selain daripada memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, juga membina satu akhlak, ya. Ditayangkan orang yang keruntuhan akhlak, yang berzina, orang yang maknanya memakan riba, dan mereka yang maknanya tidak menjalankan amanah dengan sebenarnya. Dan yang terbesar di antara ini ialah apa yang kita maklum bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan benda ini berjalan sampai kepada akhir, ya, maknanya umur dunia, iaitulah ujian yang terbesar, iaitulah panggilan yang memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad anzilni as'al, wahai Muhammad, berhenti sebentar, ya, kami maknanya nak bertanya kepada kamu. Maka Jibril, Nabi bertanya, Jibril, siapa itu ya Jibril? Itulah panggilan Yahud, sekiranya engkau berpaling maka umat engkau akan menjadi Yahud. Dan berjalan, itulah panggilan, ya Muhammad as'al, anzilni as'al, berhenti ya Muhammad, aku nak bertanya kamu. Dan maka Nabi bertanya siapa Jibril? Itu panggilan dunia, panggilan Yahud, Nasara, dan panggilan-panggilan yang akan memanggil sepanjang hayat kita. Mana kalau Nabi paling habis menjadi penyembah dunia, ya, dan terbawa dengan perjalanan Yahud dan Nasara yang merupakan perjalanan yang maknanya tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu buat Isra' tadi, itu pun tak habis, dah masuk Isya'. Ya, dia baca Isra' dan Mi'raj dalam seminggu kan pun habis, ya, orang yang panjang. Tapi yang penting adalah bagi kita Isra' wal Mi'raj, kita sambut kemuncak dia ialah pentajalian makrifat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.